Apa juga tradisi dan budaya, kita tak boleh lepas daripada wujudnya ritual pelintasan dipanggil, ataupun rites of passage, yang mana dalam lintasan budaya dan tradisi mesti diiringi oleh elemen-elemen yang dipanggil elemen kulineri, elemen masakan yang menjadi lambang kepada tradisi dan budaya itu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma idfa' 'anal waba' wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadza khasatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal 'alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Saudara, alhamdulillah, sekali lagi dengan izin dan ketentuannya dapat kita dipertemukan menerusi kuliah mingguan yang dibawakan oleh Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang 10 Muharram. Alhamdulillah, malam ini kita telah pun memasuki 10 hari bulan Muharram, dan sudah semestinya seperti yang kita maklum, banyak kisah-kisah yang kita dengar tentang peristiwa yang berlaku pada 10 Muharram ini. Ada yang mengatakan 10 Muharram ini istimewa kerana inilah hari pertama Allah Ta'ala menciptakan alam. Ada yang mengatakan inilah hari pertama Allah menurunkan rahmat. Ada yang mengatakan inilah hari pertama Allah menurunkan hujan. Inilah hari Allah menciptakan arash. Hari Allah menciptakan Lauh Mahfuz. Hari Allah menciptakan Jibril. Hari Allah menciptakan Nabi Adam, dan berbagai-bagai kisah-kisah yang biasa kita dengar. Cuma perlu kita ingat, tidak semua kisah yang dikaitkan dengan 10 Muharram ini adalah kisah yang tak betul semua. Bukanlah semua kisahnya kita tolak. Bukanlah semua kisahnya tidak ada dalil. Ada, cuma tidak bertemu lagi dengan dalil-dalilnya. Sebagai contoh, bagaimana kisah yang kita dengar pada 10 Muharram ini diampunkan oleh Allah akan dosa-dosa Nabi Adam AS. Setelah Nabi Adam bertahun-tahun berdoa keampunan kepada Allah kerana dia melanggar larangan Allah. Ini ada kisahnya disebut sebagaimana dicatatkan dalam kitab Ad-Durrul Mansur karangan Imam As-Suyuti, berkenaan dengan sebuah riwayat daripada Abdul Wahab Al-Khaffaf, daripada Sa'id, daripada Qatadah, yang beliau mengatakan kami telah berbincang bahawa pada hari yang Allah menerima taubat Nabi Adam, padanya adalah hari Ashura, dan Adam diturunkan ke dunia juga diturunkan pada hari Ashura. Ini disebutkan dalam kitab Durrul Mansur. Begitu juga cerita berkenaan Nabi Musa AS diselamatkan daripada tentera Firaun dan berlakunya keajaiban terbelahnya Laut Merah. Dikatakan juga ini berlaku pada hari Ashura. Yang ini ada hadisnya sebagaimana riwayat daripada Bukhari dan Muslim, wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqa ala fir'auna fasama Musa syukran lillah. Hari Ashura adalah hari yang mulia di mana Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan juga kaumnya pada hari tersebut. Dan pada hari itu juga Allah telah tenggelamkan Firaun dan juga kaumnya. Lalu Nabi Musa telah berpuasa pada hari 10 Muharram sebagai tanda kesyukuran. Ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kita berlepas diri daripada nak membahaskan adakah cerita-cerita itu benar ataupun tidak, kerana sudah pasti memakan tenaga dan usaha yang banyak. Yang penting 10 Muharram sangat signifikan kepada 3 golongan. 3 kelompok ini sangat dekat kehidupan mereka dengan 10 Muharram. Pertama sekali adalah golongan An-Nawasib.
Siapa golongan Nawasib? Nawasib ni golongan pembenci Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mereka begitu benci Sayyidina Ali, sehingga dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan, mereka ini puak Nawasib ini bila tiba saja 10 Muharram, mereka akan buat perayaan, macam buat majlis kesyukuran, kerana mereka terlalu gembira sangat dengan apa juga masalah yang berlaku kepada Sayyidina Ali. Jadi ini puak Nawasib. Yang golongan kedua yang begitu teruja dengan sambutan 10 Muharram ini adalah golongan Syiah Rafidah. Bagi orang Syiah Rafidah, Ashura adalah hari yang sangat istimewa kepada mereka. Mereka siap adakan sambutan yang dipanggil Ahya Zikra Ashura, perayaan untuk nak mengenang Ashura ini. Kerana mereka mengatakan bahawa pada tarikh 10 hari bulan Muharram tahun 61 Hijrah, bersamaan 10 Oktober tahun 680 Masihi, telah berlaku satu pertempuran di Karbala di Iraq sekarang ini, yang mana pertempuran ini antara pasukan Bani Hashim di bawah pimpinan Husain bin Ali dengan anggotanya seramai 70 orang telah berlawan dengan pasukan pengkhianat para penduduk di Kufah yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad, yang ketika itu mendapat arahan daripada Gubernur Kufah iaitu Ibnu Ziyad. Jadi mereka pun mengadakanlah sambutan Karbala ini mengenang peristiwa Husain dibunuh, dipukul badan dan sebagainya. Kita pun tidak nak mencampuri urusan mereka, tetapi bagi kita ahli sunnah wal jamaah, kita berpandangan bahawa Husain bin Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi ini, dia dibunuh oleh kaum Syiah di Kufah, dan mereka kemudiannya telah memfitnah Khalifah Yazid daripada Bani Umayyah, kononnya dia yang membunuh Husain. Jadi fitnah ini telah digembar-gemburkan oleh puak Syiah di Kufah ini, dan mereka telah mengelirukan manusia selama sekian lama masanya. Mereka mengadakan sambutan hari Ashura dengan mengadakan pesta menyakitkan diri, konon tanda kesal di atas meninggalnya Sayyidina Husain. Jadi ini pandangan kita ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu sambutan mengenang Husain ini bukan saja di Iraq, bahkan di Nusantara ini pun tidak ketinggalan, ada sesetengah tempat yang juga mengadakan sambutan untuk mengenang Husain. Sebagai contoh, saudara-saudara kita di Minangkabau, masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, khususnya di kota Pariaman, mereka memang tiap-tiap tahun menganjurkan festival ataupun pesta adat yang dipanggil Hoyak Tabwik. Mereka adakan di pantai Gandoria. Cuma dah 2 tahun mereka tak dapat nak lakukan sambutan ini. Tahun lepas mereka tak boleh buat kerana waktu pandemik, dan pada tahun ini pun telah pun dibuat pengumuman 5 hari yang lepas oleh Wali Kota Pariaman, Jinius Umar, mengumumkan bahawa Kota Pariaman masih berada pada assessment level 3. Jadi tak dapat nak diadakan, masih ada kes-kes yang aktif. Jadi tahun ni dan tahun lepas tak ada diadakan sambutan Hoyak Tabwik ini. Dia Hoyak Tabwik ini, tujuan dia buat adalah nak memperingati tarikh kematian ataupun meninggalnya Husain bin Ali, iaitu cucu kepada baginda Nabi, yang dimati perang dalam pada 10 Muharram. Jadi Tabwik itu berasal daripada bahasa Arab, iaitu diambil dari perkataan tabut, maknanya peti kayu. Ini saya akan terangkan sesuai ataupun tidak festival itu diberikan nama tabut, yang itu kita akan bincangkan. Namun nama ini wujud berdasarkan legenda yang menyatakan bahawa ketika Husain meninggal, maka ada seekor burak, dia macam makhluk bersayap berkepala manusia, yang telah membawa satu kotak kayu yang berisikan potongan jenazah Husain dan diterbangkan ke langit. Jadi ini berdasarkan cerita yang mereka bawakan. Jadi maka sejak itu setiap tahun warga di Pariaman ni akan buat replika burak, seolah-olah sedang memikul tabwik pada pinggangnya atau pada punggungnya. Jadi ini memang tiap-tiap tahun dibuat replika sebegini. Dan yang memperkenalkan budaya ini berdasarkan cerita yang diterima masyarakat umum, festival ini sudah ada sejak tahun 1826, dibawa oleh kaum Islam Madras India, India Bengali lah. Mereka ini penganut Syiah tahun 1826. Tetapi lama-lama masyarakat Minangkabau diadakan kesepakatan untuk menyesuaikan perayaan festival Tabwik ini dengan adat Minangkabau, dan dia terus berkembang sampai sekarang. Mungkin dia tidak berkait dengan Syiah sangat, tetapi lebih kepada adat
daripada ritual yang diperkenalkan oleh kelompok Syiah tahun 1826 itu Tabwik ini. Dia kalau festival Tabwik ni dia ada 8 rangkaian proses. Bermula daripada 1 Muharram lagi mereka dah ada upacara-upacara khas, upacara mengambil tanah, upacara menebang batang pisang, upacara mata'am, upacara mengarak jari-jari, mengarak serban Tabwik, naik pangkek, hoyak Tabwik dan macam-macam lagi lah. Kalau detailnya, kalau 1 Muharram hari tu, mereka buat ritual dipanggil program pengambilan tanah. Kalau 5 Muharram, buat majlis tebang batang pisang. 7 Muharram, dia buat acara matam dan dilanjutkan dengan acara mengarak jari-jari pada malam-malam harinya. Dan pada 10 Muharram itu puncak acara. Mengarak serban Tabwik, naik pangkek, hoyak Tabwik. Dan yang terakhir adalah membuang Tabwik ke laut bila masuk waktu petang. Jadi kalau tanya pada saya pandangan tentang Tabwik ini, tabuk yang mereka sandarkan amalan itu dengan tabut, ini saya berpandangan tak ada kena-mengena dengan Sayyidina Hussein. Kalau nak dikaitkan tabut itu dibawa oleh Buraq, itu tak sesuai. Sebab tabut ini satu perkataan yang wujud dalam Quran. Seperti yang kita maklum, Bani Israel dulu mereka mencari berkat dengan tabut. Dia mencari barakah pada tabut. Tabut ni peti yang asalnya menyimpan kitab Taurat. Ini sebagaimana disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 248. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayatiyakumut tabut fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikatu inna fi zalika la ayatin lakum in kuntum mu'minin. Ingatlah ketika Nabi mereka mengatakan, disebutkan oleh para tafsir, ahli tafsir, Nabi itu adalah Nabi Samuel atau Nabi Samuel, ketika mengatakan sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepada kamu, iaitu raja kepada Bani Israel. Di dalamnya atau di dalam tabut itu ada ketenangan dari Tuhanmu dan ia adalah peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, dan tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda bagimu kalau kamu beriman. Surah Al-Baqarah ayat 248. Kata Al-Baydawi dalam tafsir Baydawi, dulu kalau berperang, Nabi Musa AS dia akan bawa tabut. Maka bila dia bawa tabut, orang-orang Bani Israel yang asalnya takut nak berperang akan jadi tenteram. Dan mereka dikatakan tidak lari daripada medan peperangan kalau nampak tabut ini. Jadi tabut ini kalau di dalam eskatologi Kristian dan Yahudi, mereka kenal ianya sebagai Ark of the Covenant ataupun Ark of the Testimony. Dia peti tabut, dia ada 2 tablet. Dia mengandungi pertama sekali, dia ada Decalogue ataupun 10 Commandments, 10 rukun Nabi Musa. Yang kedua, dia ada sebatang tongkat Nabi Musa yang digunakan untuk membelah laut semasa dikejar Firaun. Yang ketiga, ada serban Nabi Harun. Dan yang keempat, ada sedikit makanan yang diturunkan dari langit untuk Nabi Musa dan pengikutnya ketika mereka tersesat di padang pasir Manna. Jadi peti itu ada ukiran patung 2 malaikat yang membuka sayapnya di bahagian atas, berukuran 2,5 hasta panjang, 1,5 hasta lebar dan tinggi pun 1,5. Diperbuat daripada kayu keras jenis akasia. Kalau kita panggil kayu penaga. Jadi bahagian dalam dan luarnya disepuh dengan emas murni. Di sudut peti tabut ada 4 cincin ataupun macam gelang emas. Penutupnya dibuat daripada emas. Kayu pengusungnya juga disepuh dengan emas murni. Dan Bani Israel sangat percaya bahawa peti tabut ini ada banyak keistimewaan. Mereka percaya siapa yang ada peti tabut ini akan dapat barakah dan juga pertolongan daripada Allah. Bahkan peti ni kalau dibawa berperang, ianya boleh memberikan ketenangan, ketenteraman dan juga memberi semangat untuk kita mengalahkan musuh. Dan Bani Israel juga percaya hanya pendeta daripada suku Lewi saja yang mampu untuk membawa dan melihat isi kandungan peti tabut ini. Dan peti tabut ini dia pernah berada dalam jagaan Bani Israel selama 40 tahun. Jadi kalau kita nak kaitkan yang berlaku di Pariaman itu adalah tabut, itu tak berapa kena. Tapi kita menghormatilah adat budaya
negara orang, Pariaman. Mungkin saudara-saudari belum pernah sampai ke Pariaman, tapi Pariaman ni terkenal nasi padang yang begitu lazat sekali lah kalau orang yang suka makan nasi padang. Baik, selesai. Orang Syiah, mereka begitu obses dengan 10 Muharram. Diadakan sambutan mengenang Sayyidina Husain. Begitu juga kelompok yang ketiga yang juga teruja dengan Ashura ini adalah kelompok aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Seperti kita semua. Bagi yang mengikut aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, Ashura ini adalah satu bentuk kemuliaan yang mereka begitu tunggu-tunggu sekali. Sebab 10 Muharram itu sendiri adalah hari yang mulia. Bermula malam ni, hari esok ini hari yang mulia betul. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, dan juga ada beberapa ulama besar yang lain, yang mana kata-kata mereka disebut dan direkodkan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Disebutkan, sesungguhnya Allah telah memulakan waktu dalam setahun dengan bulan yang haram, dan Allah tutup juga dengan bulan yang haram. Apakah dia? Dibuka dengan bulan Muharram, ditutup dengan bulan Zulhijjah. Dan tidak ada bulan dalam setahun selepas Ramadan yang lebih agung di sisi Allah selain daripada Muharram. Jadi ada 3 bulan ini begitu istimewa kata ulama, iaitu Muharram, Zulhijjah, Ramadan. Ramadan dia jadi mulia dan istimewa sebab antara 21 sampai 30 Ramadan adanya satu tempoh dipanggil Lailatul Qadar. Itu sebab Ramadan jadi istimewa. Adapun bulan Zulhijjah, dia istimewa sebab start daripada 9 sampai 13 Zulhijjah. Ketika itu adalah time frame atau timeline orang sibuk dengan manasik haji. Termasuk di dalamnya ada wukuf. Di dalamnya juga ada orang melakukan ibadah korban. Ini semua ibadah dan juga ritual yang sangat disukai oleh Allah. Jadi antara 9 sampai 13 Zulhijjah ada kemuliaan. Dan bulan Muharram, dia jadi istimewa sebab pada 10 Muharram adanya Ashura. Yang mana terlalu banyak peristiwa-peristiwa ajaib yang berlaku. Dan hakikatnya para ulama salaf sendiri, mereka ada banyak kisah-kisah personal, kisah-kisah peribadi yang mereka sendiri dapati ketika hari Ashura. Cuma ini tidak berlandaskan kepada dalil-dalil, cuma pengalaman peribadi. Sebagaimana diriwayatkan daripada seorang ulama salaf bernama Fathi bin Shakhraf. Dia bercerita, kuntu afattu linnamlil khubza kulla yaumin falamma kana Ashura lam yakuluhu. Saya biasa buatkan satu amalan memberi makan semut tiap-tiap hari. Ini payah. Ulama dia lain, dia punya amalan dia, kebaikan dia buat tu kita kadang tak terfikir nak buat. Tiap-tiap hari Fathi bin Shakhraf dia suka memberi semut makan. Iaitu dia memberikan linamli khubza, dia memberikan sepotong roti. Dia bagi roti, dia letakkan, dia bagi semut makan. Tetapi kata dia, falamma kana Ashura lam yakuluh. Tapi saya perasan sangat bila tiba 10 Muharram, saya dapati semut-semut ini semua tak usik roti yang saya berikan. Jadi ni tuan-tuan, esok boleh buat percubaan lah. Esok 10 Muharram, malam ni, esok siang puasa. Jadi kita cuba taruh roti apa bagi. Tengok kucing kita oyen-oyen, suka sangat oyen-oyen, makan ke tidak? Kalau tak puasa, kalau puasa boleh tambahkan cerita. Mana oyen pun tak makan. Ini contoh sajalah. Begitu juga kisah lain sebagian disebutkan oleh Al-Khatib dalam kitab tarikhnya yang nukil daripada Lataiful Ma'arif, disebutkan An-Surada awwalu tairin sama Ashura'i. Disebutkan bahawa burung surat adalah spesies burung pertama yang berpuasa pada hari Ashura. Jadi burung surat ini burung jenis kuku shrine. Kuku shrine ni burung kelabu sayap hitam. Ada juga di tempat kita. Disebutkan oleh orang-orang bijak pandai adalah burung yang pertama yang melakukan puasa Ashura. Kita tidak ketahui tentang kebenaran kisah-kisah seperti ini. Cuma kisah-kisah sebegini begitu masyhur. Banyak ditulis dan banyak diceritakan secara lisan oleh para ulama salaf. Kita tak kata ini dalil, tidak. Ini adalah sebahagian daripada pengalaman peribadi para ulama salafus salih ketika mereka bertemu dengan keistimewaan pada bulan Muharram, khususnya 10 hari bulan. Bagi kita Ahli Sunnah wal Jamaah, 10 Muharram ini kita istimewa di sisi kita sebab kita meyakini bahawa Nabi Musa AS berpuasa pada hari 10 Muharram.
untuk mengekspresikan kegembiraan baginda tatkala Bani Israel sudah dibebaskan daripada Firaun semasa peristiwa Exodus. Dan Nabi Musa ini ada kena-mengena dengan kita, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri antara punca baginda menyuruh kita puasa Ashura adalah kerana faktor Nabi Musa. Dan memang sampai sekarang orang Yahudi mereka memang puasa pada hari Ashura ini. Dia panggil sambutan Yom Kippur. Yang mana Yom Kippur ini maknanya the day of atonement ataupun hari penebusan dosa, dan dia jatuh pada tarikh 10 Tishri. Kita 10 Muharram, dia 10 Tishri, dan mereka akan berpuasa 25 jam. Yahudi puasanya panjang, 25 jam. Sebab itu ketika Nabi sampai ke Madinah, Nabi dapati orang Yahudi berpuasa, dan Nabi sendiri puasa. Sebelum daripada itu Nabi sendiri puasa. Jadi Nabi tengok orang Yahudi puasa, Nabi tanya, kenapa kamu puasa? Jawab mereka puasa kerana Nabi Musa puasa, kerana mengenangkan kejayaan diselamatkan daripada jadi hamba abdi selama 210 tahun di Mesir. Jadi Nabi tanya, kamu puasa sebab Nabi Musa puasa? Ya. Maka jawab Nabi, ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bi siyamih. Kata Nabi, berbanding kamu, saya lagi berhak untuk puasa berbanding kamu, sebab saya dengan Nabi Musa lebih rapat. Maka Nabi pun telah mengarahkan para sahabat untuk melakukan puasa pada Ashura. Sebab itu para ulama mengatakan bahawa pengamalan puasa Ashura oleh Nabi SAW ada 4 fasa. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, fasa pertama ialah fasa ketika Nabi masih berada di Mekah. Yang mana kata ulama, Nabi semasa di Mekah, Nabi dah pun berpuasa Ashura, tetapi Nabi tidak mengajak atau memerintah orang lain untuk sama berpuasa. Ini fasa pertama. Sebab itu ketika Nabi pergi ke Madinah, Nabi sedang berpuasa juga pada 10 Muharram itu. Dan fasa yang kedua, fasa di mana Nabi baru saja berhijrah ke Madinah, dan Nabi mendapati orang Yahudi telah pun mengadakan amalan puasa, dan mereka mengingati Ashura itu dengan cara berpuasa. Dan pada fasa inilah fasa puasa Ramadan belum diturunkan. Jadi pada puasa ini baginda sangat menekankan para sahabat untuk turut berpuasa Ashura. Sehingga disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim bahawa para sahabat ketika itu kerana Nabi suruh puasa, mereka telah mengajarkan anak-anak mereka yang masih muda, masih belia untuk turut berpuasa pada 10 Muharram. Dan disebutkan juga para sahabat tidak beri makan pun pada anak-anak mereka pada hari Ashura. Dan kalau ada anak-anak mereka yang menangis kerana kelaparan, maka mereka akan dialihkan perhatian dengan diberikan mainan kanak-kanak supaya mereka galip. Dan begitu kuatnya perintah untuk berpuasa sehingga kan sebahagian daripada ulama salaf seperti Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad, mereka menganggap bahawa puasa Ashura pada fasa ini adalah sifatnya puasa wajib, haram untuk ditinggalkan. Ini ada disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Fasa yang ketiga kata ulama adalah fasa ketika wajibnya puasa Ramadan selepas turunnya perintah kewajipan itu. Yang mana Rasul SAW dia tidak lagi memerintahkan sahabatnya untuk melakukan puasa, dan para ulama mengatakan bahawa pada fasa ini kewajipan puasa Ashura telah pun dimansuhkan ataupun dihapuskan dan menjadi istihbab, iaitu amalan sunnah yang sangat dianjurkan sahaja. Dan fasa yang keempat adalah fasa terakhir menjelang baginda Nabi SAW wafat, di mana Nabi telah bertekad untuk berbeza dengan ahli kitab dalam bab mengamalkan puasa Ashura. Ahli kitab, orang Yahudi puasa 25 jam. Mereka puasa sehari saja. Tapi Nabi nak ubah sedikit, jangan tiru 100%. Sebab itu Ibnu Abbas mengisahkan bahawa Rasul SAW diberi khabar bahawasanya hari Ashura itu sebenarnya adalah hari yang juga diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi dengan tegasnya bersabda, فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهِ تَعَالَى سُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعِ قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلِ حَتَّى تُوفِّيَ رَسُولَ اللَّهِ. Kata Nabi bila ditahu bahawa orang Yahudi Nasrani juga gembira dengan 10 Muharram, dia kata, baik kalau begitu tahun depan kita puasa insya-Allah pada hari yang ke-9. Jadi bagi yang nak puasa Ashura,
Kalau ikutkan peraturannya, hendaklah dia puasa juga sehari sebelum. Jadi tahniah kita ucapkan kepada para puasawan yang telah berjaya puasa tadi, 9 Muharram. Ini kalau ikut kehendak Nabi, dia nak kita puasa Tasu'a. Sebagaimana kata Ibn Abbas, bila dia beritahu kepada Nabi bahawa orang Yahudi puasa, Nabi kata tahun depan kita puasa 9 hari bulan. Sebab itu kata para ulama, puasa yang paling sempurna adalah puasa 3 hari, iaitu puasa pada 10 Muharram, iaitu hari esok, dan puasa sehari sebelum, iaitu hari ini, siang tadi, 9 Muharram, dan puasa pada hari sesudahnya, iaitu 11 Muharram. Jadi 9, 10, 11. Ini yang sempurna. Tapi ada juga yang pesen yang kedua, puasa pada 9 dan 10 Muharram saja. Mana puasa tadi siang dan puasa hari esok. Dan ini ada disebutkan dalam banyak hadis. Dan ada juga puasa yang jenis ketiga, iaitu puasa pada 10 Muharram saja. Puasa hari esok saja. Tak ada masalah, pun boleh juga. Maknanya yang pertama, kita puasa 3 hari, 9, 10, 11 Muharram. Pesen yang kedua, kita puasa 2 hari, 9 dan 10. Atau tak larat, puasa 10 saja. Hari esok saja. Bahkan kalau tak buat pun tak apa, tak ada masalah. Sebab itu Nabi sebut, Inna Ashura yaumun min ayamillah. Faman sya'a samahu wa man sya'a tarakahu. Nabi kata, hari Ashura adalah hari yang mana ini adalah hari-hari Allah. Bila disebut ayamillah, maknanya hari Allah ni maknanya hari istimewa. Hari Ashura adalah hari istimewa. Siapa yang mampu dan dia nak, puasalah. Siapa yang tak nak puasa pun tak ada masalah. Jadi puasalah juga pada 9 hari bulan. Jadi kita dah terlepas, tak dapatlah kita nak kempen beria. Cuma kalau tahun depan kita puasalah juga pada 9 supaya kita berbeza dengan orang-orang Yahudi. Sebagaimana kata Ibn Abbas, sumut tasi'a wal 'ashira wa khaliful yahuda. Puasalah pada tarikh 9 dan 10 Muharram dan berbezalah kamu dengan orang-orang Yahudi. Hadis riwayat Baihaqi dan juga Tabari. Mungkin ada yang tanya, apa sebab nak kena 9, lepas tu 10, lepas tu 11 lagi? Puasa je lah 10, kan yang mulanya hari 10. Dia begini, kalau tuan-tuan perasan, Nabi SAW ini, dia ada satu kecenderungan, satu tabiat yang mana dia suka orang Islam ada identiti sendiri. Jangan mengikut orang. Kalau tuan-tuan perasan lah, tengok kepada hukum hakam yang ada. Lepas itu Nabi ada satu hadis, dia pernah sebut, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa-siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia telah menjadi sebahagian daripada kaum itu. Ni hadis riwayat Imam Ahmad. Maknanya kalau kita suka tiru identiti kaum, misalnya orang muda minat K-pop, contoh sajalah minat K-pop. Jadi dia adalah sebahagian daripada K-pop itu sendiri. Kita ikut apa yang kita punya identiti. Kalau tuan-tuan ingat masa kes pertukaran kiblat. Kes pertukaran kiblat, kalau kita pandang secara jujur dalam ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 144 itu, Nabi kalau boleh dia tak nak kiblatnya itu mengarah ke arah orang Yahudi. Apa sebab? Ini dia tak nak sama. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' fala yuwalliyannaka qiblatan tardaha. Yang kita garis bawahkan adalah perkataan qiblatan tardaha. Sesungguhnya kami melihat mukamu memandang ke arah langit, maka sesungguhnya kami akan palingkan kamu ke kiblat yang kamu suka. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka palingkanlah mukamu wahai Muhammad ke arah Masjidil Haram, di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Surah Al-Baqarah ayat 144. Jadi kita ada identiti kita sendiri. Kita tidak menunjukkan ke arah orang Yahudi, orang Israel. Kita ada identiti kita, hala ke Kaabah. Sama juga dalam contoh lain, kata Abu Hurairah,
bab berbuka puasa. Ini kita nak berbuka puasa. Maghrib tadi ada yang puasa Tasu'ah, berbuka puasa. Hari esok Muharram kita nak buka puasa. La yazalu dinu zahiran ma'ajjalan nasul fitrah. Agama Islam ni akan sentiasa menang selama mana manusia menyegerakan berbuka puasa. Apa sebab? Li'annal yahuda wan nasara yuakhiruna. Sebab orang Yahudi dan Nasrani mereka lambat berbuka puasa. Hadis riwayat Abu Daud dan juga Ibnu Hibban. Sekali lagi, Nabi suruh kita cepat berbuka sebab tak nak sama dengan Yahudi dan juga Nasrani. Orang Yahudi mereka puasa sampai 25 jam. Memang lama betul. Sehari lebih. Jadi memang mereka tak berbuka lah. Sebab itu sekali lagi, agama ini adalah soal gerak saraf, perang saraf. Bagaimana kita nak menjadi yang terbaik daripada orang lain, kita kena ada identiti kita sendiri. Jadi kepada tuan-tuan, puan-puan, hari esok berpuasalah. Sebab puasa ini simbol kita, pertama sekali kita nak ngikut sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa AS. Kita maklum bahawa Nabi Musa AS dalam kisah yang kita sebutkan di awal tadi, dia berpuasa kerana mengenangkan kejayaan dan juga nikmat yang Allah berikan kepada dia selama ini. Jadi kita pun sendiri dengan Nabi Musa AS begitu dekat dengan hati kita. Kenapa Nabi Musa dekat dengan kita? Sebab kita melakukan solat 5 waktu sekarang adalah di atas nasihat Nabi Musa. Nabi Musa yang memberikan pandangan. Pada peringkat asalnya, Nabi SAW, dia dapat arahan untuk semayang 50 waktu ataupun 50 kali sehari. Tapi Nabi kita ni dia malu nak minta diskaun. Bayangkanlah tuan-tuan, kalau kita semayang 50 kali sehari, 24 jam, bagi 50, sekitar 25 minit sekali kita semayang. Kalau dibuatlah semayang tu setiap waktu 5 minit, maknanya waktu istirahat kita hanyalah 20 minit daripada satu semayang ke semayang yang berikutnya. Tak ada rehat kita. Rehat 20 minit, semayang lagi. 20 minit, semayang lagi. Tapi nasib baik Nabi kita berjumpa dengan Nabi Musa di bawah. Fanazaltu ila Musa faqala ma farada rabbuka ala ummatika qultu 50 salatan. Nabi kita bercerita bila dia turun daripada menghadap Allah, dia jumpa Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, Tuhan suruh benda. Tuhan suruh buat apa ya Muhammad kepada umatmu? Maka dijawab oleh Nabi, kami dituruh qultu 50 salatan. Kami disuruh semayang 50 waktu. Maka apa kata Nabi Musa? Irji' ila rabbika fas'alhu takhfif fa inna ummataka la yutiquna dhalika fa inni qad balautu bani Israel wa khabartuhum. Kata Nabi Musa, sudahlah pergi balik. Pergi balik semula jumpa Tuhan, minta dia takhfif. Apa makna takhfif? Minta diskaun. Minta dia kurangkan sikit. Sebab umat kamu tak akan mampu melaksanakannya. Bahkan aku sendiri pernah mencuba kepada Bani Israel, tapi tak berjaya. Akhirnya, dapatlah kurang pada 50, tinggal 5 saja semayang sebagaimana yang kita lakukan sekarang. Sebab itu, kita pun turut sama berpuasa. Nabi pun suka berpuasa kerana benda ni ada faktor kesyukuran di atas nikmat. Dan puasa untuk 10 Muharram yang tuan-tuan nak buat pada hari esok ini adalah puasa yang sangat besar fadilatnya. Ada satu hadis Nabi pernah menyebut, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram wa afdalus salati ba'da al-faridah salatul laili. Puasa yang paling utama selepas puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, syahrullah. Bulan Muharram disebut bulan Allah, iaitu Muharram. Puasa Muharram, puasa paling afdal. Dan semayang yang paling afdal selepas daripada semayang fardu adalah semayang qiyamul lail, semayang malam. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan untuk orang yang berpuasa pada hari Ashura, ganjarannya luar biasa. Siyamu yauma Ashura inni ahtasib 'ala Allahi an yukaffiris sanati allati qablaha. Kata Abu Qatadah, Nabi pernah menyebut, siapa puasa pada hari Ashura, maka Allah akan hapuskan dosanya yang tahun lalu. Mana tahun 1442,
Kalau ada sebarang kesilapan, kesalahan yang kita lakukan, Allah Ta'ala akan ampunkan segala kesalahan itu. Sebab itulah Nabi dan para sahabat begitu memberi perhatian yang besar terhadap puasa Ashura ini. Kata Ibnu Abbas, "Ma ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalihi ala ghairihi illa hadzal yaum yaum Ashura. Wa hadha syahr yani syahrul Ramadan." Kata Ibnu Abbas, saya tidak pernah tengok Nabi bersungguh-sungguh atau berusaha sangat keras untuk melakukan puasa pada hari yang melebihi daripada hari Ashura kecuali Ramadan. Mana Ramadan tu Nabi berusaha, dan yang kedua Nabi sangat berusaha berpuasa adalah hari Ashura, 10 Muharram. Dalam kitab Al-Muntaqa Syarah Al-Muwatta daripada Imam Malik disebutkan bahawa puasa Ashura ini puasa pertama yang bersifat wajib sebelum turunnya perintah puasa Ramadan. Bayangkanlah, sebelum puasa Ramadan dulu orang puasa Ashura. Kata Aisyah dalam riwayat Bukhari, masa Nabi mula-mula sampai ke Madinah, baginda dah pun berpuasa Ashura, dan selepas itu baru Nabi memerintahkannya. Namun tatkala turun saja perintah wajib untuk puasa Ramadan, maka puasa Ashura ini dibenarkan untuk tidak dilakukan. Dulu mesti dilakukan. Jadi kita kalau ada kemampuan hari esok, berusahalah untuk puasa juga pada hari Ashura ini. Sebab kita tidak pasti adakah kita diberikan umur yang lanjut untuk tahun yang mendatang untuk melakukan lagi ibadah ini. Baik, jadi inilah amalan yang kita nak buat, iaitu berpuasa. Cuma timbul satu polemik di kalangan masyarakat. Bila tiba Ashura, yang mereka ingat bukannya puasa, tapi bubur Ashura. Ini masalah. Orang Kuantan panggil sura. Orang Terengganu panggil sura. Ashura, bubur Ashura. Kita sebab zaman-zaman SOP ni dah tak boleh dah nak buat. Dulu saya ingat kalau musim sura ni atau Ashura ini, wah, memang Masjid Surau kita buat gotong royong lah, berkawah-kawah, 5-6 kawah kadang kita buat Ashura gotong royong. Tapi lah kita dah fasa yang kedua pelan pemulihan ni, boleh buat, minta kebenaran lah. Minta kebenaran daripada pihak berkuasa, minta kebenaran daripada pejabat agama. InsyaAllah kalau ada kebenaran, Masjid Negeri pun tak ketinggalan, boleh kita buatkan bubur Ashura ini, sebab nak kita meraihkan suasana. Mungkin ada orang akan mempertikaikan, dia akan kata ini semua ngarut, apa ni Nabi Nuh lah bagaimana. Kita bukannya nak ngenangkan Nabi Nuh ke bedak. Dia isu bubur Ashura ni dia panggil tradisi muharraman. Tradisi muharraman dipanggil suraan. Satu Nusantara memang kenal dengan budaya suran ataupun suraan ini. Dia apa juga tradisi dan budaya, kita tak boleh lepas daripada wujudnya ritual pelintasan dipanggil, ataupun rites of passage, yang mana dalam lintasan budaya dan tradisi mesti diiringi oleh elemen-elemen yang dipanggil elemen kulineri, elemen masakan yang menjadi lambang kepada tradisi dan budaya itu. Dan bukan dalam soal bubur Ashura saja, bahkan kalau kita tengok orang Islam di Nusantara ini, mereka kalau tiba Idul Fitri mesti ada pulut, basicnya pulut, sama ada buat pulut kuning, buat ketupat, buat lemang. Ini dipanggil rites of passage, satu benda lintasan, ritual pelintasan terhadap simbol budaya itu sendiri. Bukan Nusantara saja, hatta kawan-kawan kita masyarakat Tionghoa, orang Cina, ketika Chinese New Year, tahun baru Cina, mereka pun ada kulineri mereka sendiri, makanan simbol mereka buat yisang misalnya. Hatta orang putih lah, Amerika ke UK ke yang Asian sangat kata kita ni kampungan apa semua, hatta orang Kristian di Amerika sekalipun, bila mereka sambut Thanksgiving Day, ada satu percara dipanggil Thanksgiving Day, mereka akan buatkan sajian ayam Belanda, turkey. Dia buat sajian Belanda panggang, ayam Belanda panggang. Kenapa tak tukar dengan ikan bawal ke ikan salmon? Tak, dia ritual, rites of passage, ritual pelintasan, simbol kepada ataupun lambang kepada perayaan itu sendiri. Cuma kita nak beri pahaman pada masyarakat, tradisi ini kita lihat sebagai tradisi saja, dan dianya terpisah daripada syariat itu sendiri.
Dia hanyalah lambang kebudayaan. Yang mana tradisi ini, dia tak ada kaitan dengan agama secara khusus. Tetapi tradisi ini memberi warna dan memberi nuansa budaya daripada rangkaian-rangkaian ritual agama, iaitu sebahagian daripada perayaan ataupun celebration ataupun festival untuk memaknai sebuah kesyukuran atas nikmat. Mereka diberikan nikmat. Macam kita di Pahang khususnya, kita dah banyak nikmat. Kita tengok sejak daripada pandemik ini, kita dah pun berada pada fasa yang kedua. Kita nak melangkah kepada fasa yang ketiga, insya-Allah. Rakan-rakan kita di Selangor pun insya-Allah bulan September mereka akan juga join masuk sebagai fasa yang kedua Pelan Pemulihan Negara. Bulan 10 kita menjangkakan akan dapat imuniti kelompok. Bulan 12 dijangkakan kita akan kembali semula kepada kehidupan yang pernah kita kenal selama ini. Adakah semua benda ini tak wajar untuk disyukuri? Ya, kita syukuri. Dan syukur itu bukan sekadar pegang tasbih, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tidak. Dia manifestasikan dengan sesuatu. Dalam konteks masyarakat Nusantara, mereka bersyukur dengan memberi makan. Suka memberi makan. Jadi memberi makan itu manifestasi kesyukuran. Cuma makanan itu, mereka ciptakanlah menunya, namanya Ashura. Ataupun Sura, kata orang belah-belah pantai ini. Dia kalau ikutkan, walaupun ada orang kata kita hapuskanlah aja ustaz budaya-budaya, ini budaya bukannya agama, dia bukannya benda syarak. Dan sebenarnya tradisi bubur Ashura ini antara yang tinggal ujung-ujung mengelas dah tak ada dah. Kalau ikutkan dulu orang Melayu, orang kampung, ada Ashura ni salah satu daripada hidangan. Dulu ada 40 hidangan untuk menyambut 10 Muharram. Dia panggil sesaji sura. Sesaji sura. Damar kambang, santan kanel, kembang pancawarna, kembang staman, bumbu kinang, bubur sengkala, bubur pancawarna, cengkir gading, kembang mayang, tumpeng robyong, tumpeng kending, nasi kuning, nasi golong, panggang ayam, pala kependem gumandul kesampar, pisang raja, daun keluih, daun beringin, tebu hitam. Hampir 40 tak tersebut di kita. Tapi yang tinggal sekarang yang orang buat hanyalah Ashura saja. Jadi itu saja yang tinggal, dah tak ada dah. Tuan-tuan boleh je nak tukar. Mana lagi 40 tahun orang Melayu Nusantara tak adalah buat bubur Ashura. Kita buat nasi goreng Cina. Boleh je, tak ada masalah. Atau kita order burger sajalah daripada McDonald misalnya. Boleh, ikut awak lah nak buat apa. Benda tu tak ada kena-mengena dengan syariat. Sebab yang utamanya puasa. Kita melakukan kebaikan. Bersedekah dalam bentuk bubur Ashura. Itu saja yang membezakan. Mana yang elok kita perbetulkan, mana yang tak elok kita menasihati. Kata orang, ialah belah-belah Minangkabau pun mereka mengatakan usang-usang dipabaharui, lapuak-lapuak dikajangi, nan elok dipakai, nan buruk dibuang, kok singkek minta diuleh, kok panjang minta dikarek, nan ompang minta disisit. Dari segi umum, dah banyak dah tak ada dah. Amalan-amalan yang pelik-pelik dah tak ada. Dulu ada amalan kongkom. Kongkom ni kalau di Indonesia memang banyak dia buat di Sungai Tugu Soeharto di Semarang. Upacara kongkom. Upacara ruatan. Upacara mubeng benteng. Ni biasa buat di Keraton Yogyakarta. Upacara kirap Muharram. Kirap Muharram ni buat di Keraton Surakarta. Bayangkan mereka arak kerbau balau. Kerbau balau ni dikatakan keturunan Kiai Selamat. Dia arak lah. Betul juga dibuat sambutan bulan Hasan Husin. Ada buat majlis Grebek Suro. Ini di Ponorogo. Ada buat kepercayaan beli barang baru. Ini biasa di Makassar. Ataupun buat upacara berdoa di pantai. Biasa di pantai Parangtritis di Kabupaten Bantul. Khususnya di sekitar Puri Parangkusumo. Ada buat upacara sedekah gunung di Kecamatan Selo, Kabupaten Bayolali di Jawa Tengah. Persembahkan kepala kerbau, ada 7 nasi tumpeng. Bagi ke Gunung Merapi, bagi Nyai Singo Merjoyo, Nyai Simbarjoyo, Nyai Gadung Melati, Kiai Petruk. Tempat kita ada? Tak ada lah. Jadi, tinggal bubur Ashura ni, kita makan sajalah. Kita jangan bergaduh-gaduh. Banyak sebenarnya nak diceritakan tapi masa kita tak mengizinkan. Sekadar itulah saja sembang-sembang kita pada kesempatan malam ini.
Sebelum kita berpisah, marilah kita menadah tangan. Sama-sama kita berdoa ke hadrat ilahi. Moga Allah Ta'ala memelihara negara kita, tanah air kita, dan mengurniakan kepada kita seorang pemimpin yang boleh memimpin tanah air kita menuju baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma waqfiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Allahumma a'inhum ala al-qiyami wa bahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma a'adin anhum bitanata as-su'i wal mufsidin wa qarib ilayhim ahlal khair wan nasihin ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umuril muslimina fi kulli makan. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami terdiri dari orang yang baik-baik. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara yang terbaik bagi diri mereka, bagi Islam dan orang Islam. Ya Allah, bantulah mereka untuk menunaikan tugas kepimpinan sebagaimana yang telah Engkau perintahkan, wahai Tuhan sekalian alam. Ya Allah, jauhkanlah mereka daripada kawan-kawan yang buruk perangai dan kawan-kawan yang merosakkan. Dekatkanlah mereka dengan orang-orang yang baik, yang boleh memberi nasihat yang baik kepada mereka, wahai Tuhan sekalian alam. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang yang baik-baik di mana pun mereka berada. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Selamat berpuasa.